Bab majaa fi istihbabit tamr. Itu bab yang datang pada menyatakan bagus simpan kurma. Ini Islam nak bagi tahu kat kita satu benda baik. Apa dia benda baik itu tuan-tuan? Benda baik itu ialah fikir masa depan. Islam nak ajak kat kita satu benda, apa dia? Thinking of the future. Orang putih kata fikir masa depan. Ni ada depan ni bukan semua kerja-kerjaan. Ada yang kerja private sector, ada kerja bank, ada kerja LHDN, income tax, ada kerja buat menjaga sendiri dan sebagainya. Ini semua tak ada pencen. Ini semua tak ada pencen. Duit gaji kita masuk caruman EPF, masuk caruman KWSP. Hak itulah belanja masa depan kita. Kalau kita tak berhemah dalam berbelanja, kalau caruman kita tak banyak mana, ditakdirkan Allah pula umur kita panjang, masalah nanti mai. Masalah nanti mai. Berbanding dengan orang yang makan gaji kerajaan, mereka ada pencen. Bila dah pencen, kalau ditakdirkan dia umur panjang pun, dia ada pencen. Ada pencen 1,500, ada pencen 2,500, ada pencen sampai 5,000. Tengok dia pencen duk grade berapa, dia ada duit pencen. Tapi bagi orang yang kerja swasta, EPF itulah saja tabungan untuk masa depan dia. Rupa-rupanya bab ni pun Islam bagi tahu juga, beringat tentang masa depan. Sebab langit tak selalu cerah. Kita tak tahu kita punya future esok dia nak main macam mana. Tuan-tuan tahu tak zaman lah ni, satu orang ada duit 1 juta, Tuhan boleh buat dia jadi muflis. Satu orang simpanan ada 1 juta, duit dia ada 1 juta dalam simpanan, Tuhan boleh bagi dia jadi muflis. Macam mana tuan-tuan? Allah bagi dia kena satu penyakit, yang penyakit tu belanja berubat habis duit. Belanja berubat habis duit. Sekali masuk hospital swasta, tuan-tuan pergi masuk ni KMC ni, bisui seketui aja kena 8,000. Satu sahabat kita naik bisui seketui, nak potong bisui 8,000 kena. Masuk berjalan, keluar usung. Bukan usung pasal apa, usung terkejut kena 8,000 tu, usung keluar. Dia duduk buah dalam poket ni, duk agak adalah 1,500. Dia kira banyak ni, dia duduk baca ni, habis kuat pun 1,000 kau bisui. Dia kata bisui, cara sebut bisui tu pun bisui. Dia kata bawa 1,500, minor operation, potong apa kali lebih kurang, dia tempel plaster apa semua, keluar pergi nak bayar, pergi 8,000, terkejut. Dia kata tengok betul-betul 8,000 ke 800? 8,000. Dia kata takkan kot tak kot lah, 8,000 lah. Kalau Tuhan bagi bawang 10 gitu habis duit EPF tu. Belum cerita penyakit hak Tuhan nak main ni, penyakit kronik yang berubat tak baik. Pergi kena kanser, wal'ayazubillah. Pergi kena kanser. Ini Allahu Akbar tuan-tuan. Masuk hospital keluar, masuk hospital keluar. Mula-mula masuk private hospital, kena berapa ribu, bayar, lama-lama habis. Pergi masuk hospital kerajaan, masuk, tuan-tuan, Tuhan dia nak habis duit kita ni sat aja. Kalau Tuhan nak kenakan musibah malang tu dekat kita, habis. Maka dengan kerana tu dia main tajuk ni, dia nak cerita kat kita apa dia? Orang Islam ini kena fikir masa depan. Baik. Dia kata bab yang datang pada menyatakan simpan kurma. Ini dalam konteks orang Arab. Orang Arab makanan mereka apa dia tuan? Kurma. Lagi gandum, buat roti. Dalam konteks kita orang Melayu di Malaysia ni apa dia? Makan nasi, padi. Tuan tengok rumah orang dulu-dulu dia ada kepok padi. Dia ada bekas buat rumah kecil untuk simpan padi. Pasal apa? Simpanan masa depan. Ini benda rupa-rupanya diajar oleh agama. Ketahuilah saudaraku, simpan makanan itu diharuskan oleh syarak. Dia kata menyimpan itu agama suruh. Dia kata
Dan Nabi SAW pun ada buat menyimpan makanan itu. Boleh tahan hingga setahun. Nabi buat. Kurma, keringkan kurma itu, simpan. Dan kurma yang dikeringkan ini boleh tahan setahun untuk makan dia. Dia kata, lihat dalam masalah dalam juzuk yang lain. Istimewa pula orang yang beranak bercucu. Lagilah pula dia kata orang yang jenis ada anak ramai, lagi dia kena fikir benda ni. Tuan, orang kerja private ni, kerja swasta. Dulu pula pergi menikah lambat. Pergi menikah lambat. Umur 32 baru menikah. Pergi menikah pula, pergi ambil bini umur 18. Oh, cantik. Sampai hantar anak pergi tuition, orang tanya, ni cucu nombor apa Haji? Orang tanya kita ni cucu nombor berapa? Haji, dia panggil kat kita. Kita pun nak abang kata anak pun dia nak dia tak terbit mulut. Nak abang kata anak tak terbit mulut. Itu baru satu bab. Bab yang lain apa tuan-tuan? Kita kerja swasta, kita pencen tak ada. Kita harap EPF tu saja. Anak duk mengaji sekolah rendah duk ada 4 orang ni. Bagi kes yang macam ni, dia kata lebih lagi kena beringat. Dia kata. Ni, dia nak bagi tahu kat kita. Kerana budak-budak dan perempuan ni, mereka tak sabar lapang. Kita tak apa, kita duk kemas tang misai kita tu. Susah pun duk nampak cengeng situ lah. Tapi hati teriak ni, tak tahu nak abang lah. Hati teriak. Tapi tang misai tu, jadi orang tengok dia ni, dia sabar semua kata. Hang kata aku sabar, hang tak tahu dalam ni air mata macam air terjun. Punya duk keluar. Orang lelaki-lelaki. Orang perempuan, sama ada isteri ataupun anak perempuan, dia pun tak boleh tahan. Tak makan pagi pun dandan sakit perut memulai nak kena makan juga sikit. Dia pun tak tahan. Seperti mana laki-laki yang banyak sabar, dia kata. Dan menjadikan bertambah susah ke atas yang menanggungnya apabila jatuh kekurangan ataupun jatuh tidak ada. Bila mai satu hari tak ada duit. Kita laki-laki boleh lagi, boleh duk gagah tahan lagi. Bini tak boleh dah. Anak tak boleh dah tahan. Bila depa ni jadi tak boleh tahan, kita susah. Kita susah. Umur dah duk main 60. Nak pergi duk kerja apa lagi ni? Ni anak 4 orang duk mengaji sekolah rendah ni. Umur kita dah 60. Nak pergi cari tang mana lagi? Nak kerja apa? Tambah ni zaman lah ni. Zaman tak ada kerja. Tak ada kerja dalam erti kata kerja makan gaji. Tak ada. Kerja kalau nak guna tulang pak kerat, ada. Banyak ada. Tuan-tuan habis-habis tak ada pun tuan-tuan pergi cari pisang, pergi buat goreng pisang tepi jalan. Tak menang goreng tuan-tuan. Orang main beratok nak beli. Mau rajin lah. Tapi kalau kerja yang kita maksudkan kata kerja tu, kerja nak pergi kerja dengan majikan nak makan gaji, sangat susah lah ni. Kerjaan sangat-sangat susah nak dapat. Pasal apa? Bilangan orang yang mempunyai kelayakan terlampau ramai lah ni. Tuan-tuan pergi sekolah rendah, cikgu ada master degree duk mengajar sekolah rendah. Ada master degree mengajar sekolah rendah. Sikit lagi, saya ingat dalam 5 tahun lagi duk mengajar darjah 1, ada PhD. Jangan tuan-tuan, dia akan main. Masa tu akan main. Macam mana 10 tahun dulu, bila abang kata ada master degree, pergi mengajar sekolah rendah, orang gelak. Orang kata, master degree mengajar universiti ya. Orang kata lagu tu, universiti apa? Sekolah menengah pun tak boleh. Kena mengajar darjah 1. Ada master degree. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak ada dah. Peluang nak selit masuk, nak kerja ni tak ada dah. Hak duk kerja pula, lagu duk minta pencen umur 62 pula dah. Ya Allah. Sudahlah, bagilah anak cucu pula nak kerja. 55 pencen tu cantik dah. Cantik dah. Pasal apa? Kita tak pencen, kita tak ada nak main masjid. 55 pencen tu cantik dah. Kedekat ada sikit lagi untuk main masjid. P56 60, nak minta 62 pula. Ya Allah. Kemarin satu sahabat teks saya. Dia duduk kawasan elit lah, kawasan
kawasan taman perumahan ada guard, gated dengan guarded, ada pagang, ada guard jaga, ada apa duduk dalam lah. Jiran dia eksekutif di Petronas KL. Bawa ni Petronas buang orang dengan krisis minyak dunia, dengan macam-macam cerita duk main ni. Dia bagi warning dulu, dia suruh siapa yang berasa seram sejuk ambil VSS dah apa, siapa duk buat ketegang tak mau ambil VSS, dia keluar satu list nama, Assalamualaikum, dia bagi satu shake hand, jalan. Sahabat ni sudah kena. Bila kena tuan-tuan, dandan tu dia, oi, bergoyang tuan-tuan. Kalau sebelum ni duk masuk 25,000 sebulan, tahu tu zero. Bukan 25 turun 20, bukan 25 turun 15, 25 tak ada terus. Dengan pampasan yang dapat tu nak hidup berapa hari dengan duit pampasan tu. Beritahu kat jiran sebelah ni, dia kata nampak gaya jodoh kita berjiran tekat ni lah, kami nak kena galah balik kampung. Ya, pasal apa? Pasal apa ni nak bayang lagu mana ni, dah kena buang dah. Tuan-tuan, itu satu contoh kita bawa. Sahabat hantar mai teks saya baca, ya Allah, apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Lagi ke depan ni nak jadi macam mana lagi tak tahu. Pasal apa? Population dari segi kepadatan penduduk makin meningkat. Dari segi peluang pekerjaan semakin mengurang. Ditambahkan pula dengan ekonomi tak apa elok, ditambahkan pula dengan robotik. Hari ni semua nak pakai mesin, semua nak pakai robot. Bermakna tenaga manusia sudah kurang diperlukan. Dulu semua kena buka kedai, nak jual nak apa, dia start dengan apa? Dia start dengan mesin, kita pergi bubuh RM1, gedebuk jatuh match air tin satu. Tak pakai dah orang untuk jaga kedai, tak gaduh dah. Boh, ada orang tanya pula, ustaz ni nak akad jual beli macam mana ni? Boh duit, gedebuk kata turun, pergi bisik tepi mesin ni, aku beli. Dia duk main lah, dia duk main. Kalau pergi Kuala Lumpur tuan-tuan nak naik LRT, nak naik apa-apa, semua pakai kad touch and go je. Touch saja masuk pergi dah. Tak ada counter tiket lah apa semua, tak ada dah. Touch masuk. Tu semua cerita apa? Cerita nak mengurangkan bilangan orang kerja. Yang penduduk Malaysia ni daripada dulu berapa belas juta, lah dah naik sampai berapa puluh juta. Yang kerja kuih duk kurang, yang orang kuih duk banyak. Ini semua ni tuan-tuan nak kena fikir masa depan. Ugama habang mai lah. Ugama kata apa? Dia kata ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fikir masa depan dan Nabi pesan dekat kita, suruh fikir masa depan. Tuan-tuan, kalau ini hari ni berapa Muharram? 3 ke? 3 Muharram. Cerita hijrah. Okey. Cerita hijrah. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Nabi SAW dibawa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi naik apa? Naik burak. Naik burak. Naik duduk, burak ni dia sekali kenyui. Tahu kenyui? Dia sekali kenyui, sejauh mata memandang. Dia lompat pergi sekali, tak nampak dah. Awal masa hijrah, Tuhan tak hantar main burak tu. Cuba kita fikir. Masa Nabi disuruh hijrah daripada Mekah ke Madinah, pasal apa burak hak Nabi naik masa Isra' Mi'raj tak bawa mai? Takkan mati dah burak tu, takkan ada sekong saja. Pasal apa Tuhan tak hantar mai burak dekat Nabi? Supaya Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar, sekali loncat aja duk ada Madinah dah. Senang cerita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia mentakdirkan peristiwa hijrah Nabi SAW ini berlaku di dalam suasana yang cukup suspens dan cemas.
Allah saja bagi jadi hijrah tu berlaku dalam suasana yang macam tu, dengan cemas, dengan suspend, dengan keluar daripada rumah, keluar dengan Saidina Abu Bakar, rahsiakan benda tu, tak habaq dekat siapa-siapa, keluar pula tak ikut jalan yang kebiasaan diguna oleh orang yang daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Nabi tak pakai jalan biasa, Nabi pergi masuk ke jalan lain. Nabi terpaksa pakai khidmat satu non-Muslim, satu orang bukan Islam, sebagai penunjuk jalan untuk nak pergi daripada Mekah ke Madinah, sebab dia ni pakar dalam bidang duk redah padang pasir. Nabi pakai khidmat dia. Hijrah tu dijadikan dalam suasana apa? Nabi disuruh berfikir, Nabi disuruh merancang strategi. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Pasal Tuhan nak bagi tahu kat kita, kita orang Islam ni, kita kena guna otak, kena fikir kalau nak berjaya. Allah boleh bagi mudah kepada Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi manusia yang Allah paling sayang dalam banyak-banyak manusia yang ada. Tapi Allah suruh Nabi fikir, Allah suruh Nabi susun rencana, Allah suruh Nabi susun strategi untuk nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita duduk dengar ceramah hijrah ni tiap-tiap tahun. Masuk dengan tahun ni 50 kali dah dengar ceramah tentang hijrah Nabi ni. Tapi kita masih tak boleh ambil iktibar daripada peristiwa hijrah itu. Kita masih lagi menjadi orang Islam yang malas fikir, segan nak fikir, sayang dengan otak kita ni, tak mau bagi calak, tak mau bagi lebam. Tu orang kita. Kita tak mau fikir, kita tak mau kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lebih teruk lagi, kita bukan sahaja malas fikir, bukan saja kita malas kerja, lebih teruk daripada tu, kita tak berdisiplin. Disiplin itu kena ada. Nabi SAW, dia buat kerja apa pun, dia sangat berdisiplin. Nabi makan dengan budak kecil. Budak kecil pergi hanggau, ambil makan dengan tangan kiri. Nabi kata dekat dia, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Nabi sangat berdisiplin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.